لا حول ولا قوة إلا لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا نعلم نعرف الدعوة والهم الملائكة المقربين حسنا من وافتح علينا أبواب رحمتك وعلينا أسرار رحمتك يا رب. رب اشرح لنا صدرنا ولساننا وعلمنا قال الشيخ المسلم تعالى نفعنا بما في الدارين. Yang ketiga, tabligh. Artinya menyampaikan barang yang disuruh sampai yang disuruhkan mereka itu dengan persampaikan dia kepada makhluk daripada hukum-hukum dan ilmu-ilmu dan lainnya dan menyatakan dia baginya. Yang ketiga, sifat yang ketiga. Yang ketiga, sifat yang ketiga yang wajib bagi sekalian Rasul ialah tabligh. Yang ketiga daripada 4 sifat yang wajib pada akal, daripada 4 sifat yang wajib pada akal bagi segala Rasul-Rasul. Yang mana wajib pada syarak pula atas kita orang mukallaf mengetahui dengan secara tafsil. Sifat yang ketiga tu ialah tabligh. Tabligh artinya, arti tabligh menyampaikan barang yang disuruhkan. Menyampaikan, ini menyampai oleh segala rasul-rasul. Menyampai oleh rasul-rasul, menyampaikan barang, barang tu lagi akan datang dia cerita, barang yang disuruh yang disuruh oleh Allah. Yang disuruhkan mereka itu, ini yang disuruh oleh Allah akan mereka itu. Yang disuruhkan mereka itu, yang disuruh oleh Allah akan mereka itu. Disuruh dengan persampaikan. Dengan persampaikan dia kan barang. Persampaikan kepada makhluk. Apa dia barang yang disuruh menyampaikan tu daripada hukum-hukum, kita panggil hukum syarak. Apa yang wajib, apa yang sunat, apa yang haram, apa yang dimakruhkan, dan ilmu-ilmu yang lain daripada hukum-hukum. Segala ilmu pengetahuan yang lain daripada hukum-hukum. Yang mana Allah Ta'ala suruh mereka menyampaikan. Dan lainnya lain daripada hukum-hukum dan ilmu-ilmu. Seperti cerita-cerita umat-umat dahulu. Dan nasihat-nasihat, ajaran-ajaran. Ini barang yang disuruh mereka itu menyampaikan. Bukan sekadar disuruh menyampaikan dan menyatakan dia atas pada persampai. Ini barang yang disuruhkan mereka itu dengan persampai dan menyatakan dia kan barang yang disuruh. Baginya, bagi makhluk. Jadi maknanya sifat yang ketiga ialah sifat tabligh. Tabligh itu ialah ialah menyampai.
tapi menyampai dia terjemuh, dia katanya terjemuhan dia tu ialah terjemuh serta kait. Terjemuh dianya serta tambahkan kaitan-kaitan, dia katanya menyampaikan, artinya menyampaikan, maka menyampaikan itu ialah tablignya, tapi dia tambah lagi. Tabligh yang wajib di sini ialah menyampaikan barang yang disuruh mereka itu dengan persampaikan dia kepada makhluk. Jadi kalau cakapnya dia panggil kait, bukan itlaq. Tabligh dikaitkan dengan barang yang disuruhkan mereka itu dengan persampaikan. Tabligh yang dikait dengan kata barang yang disuruh. Tabligh menyampai dikait dengan kata barang yang disuruh. Kan mereka itu dengan persampai. Dia kait. Kait ni lawannya itlaq. Lawannya itlaq, artinya mutlak. Jadi qaidun lawannya itlaq. Kalau mutlak lawannya muqayyad. Kalau ada kait jadi muqayyad. Kalau ada itlaq maka jadi muqayyad. Maka kait atau mutlak dan muqayyad itu ialah sifat bagi cakapan. Cakapan mutlak, cakapan muqayyad. Seperti kalau itlaq kita kata wajib sembahyang 5 waktu di atas mukallaf, mutlaqan, mutlaq. Mutlak macam mana? Tak kira lelaki dan perempuan. Tak terkait dengan orang lelaki, tak terkait dengan orang perempuan. Dah. Tak terikat dengan mana-mana. Dia asal luahnya mutlak tu mana qaidun tu mana ikat. Itlaq tu mana lepas. Asal luahnya begitulah. Asal luahnya itlaq ialah lepas. Lawan bagi ikat, tambat. Maknanya kalau kita kata wajib puasa bulan Ramadan atas mukallaf, mutlak. Mutlak mana? Mukallaf tu mutlak. Mukallaf itu mutlak maknanya tak terkait, tak terikat dengan perempuan dan lelaki. Maknanya terlepas. Maknanya lelaki pun wajib, perempuan pun wajib. Begitu. Maka apa yang sebut itlaq muqayyad di sini, jadi nak ceritanya begini. Tabligh di sini yang kita nak belajar di sininya, tabligh yang ialah sifat yang wajib bagi segala rasul. Tabligh yang kita nak belajar di sini ialah tabligh yang wajib bagi sekalian rasul. Maka tabligh yang wajib bagi sekalian rasul itu bukan tabligh dengan secara itlaq. Bukan tabligh dengan secara mutlak, bukan. Bukan kata semata-mata tabligh itu adalah wajib bagi segala rasul, bukan. Sebab bukan kesemua tabligh diwajib pada akal. Sebab bukan kesemua tabligh itu wajib pada akal. Kenapa kata begitu? Sebab wahyu seperti lagi akan datang, dia akan cerita wahyu yang Allah Ta'ala turun kepada segala rasul. Wahyu yang Allah Ta'ala turun kepada rasulnya terbahagi kepada 3. Ada 3 bagai.
wahyu yang Allah Ta'ala turun kepada Rasul, mana-mana Rasul sekalipun, ada 3 bagai. Satunya, wahyu yang disuruh menyampai. Yang disuruh menyampai. Mana disuruh oleh Allah akan Rasul itu menyampaikan wahyu itu kepada umat-umatnya. Satu bagai, wahyu yang disuruh menyampai. Keduanya, wahyu dilarang menyampai. Wahyu dilarang menyampai. Dua. Tiga, diberi pilih antara menyampai dan tak menyampai. Tiga, diberi pilih di antara menyampai dan tak menyampai. Tiga. Tiga. Satunya, sekali lagi, wahyu disuruh menyampai. Dua, wahyu dilarang menyampai. Dilarang menyampai maknanya suruh sembunyi. Dilarang menyampai maknanya disuruh sembunyikan. Jangan menyampai kepada umat-umat. Yang ketiga, diberi pilih antara menyampai dan menyembunyikan. Diberi pilih di antara menyampai dan tidak menyampai. Tidak menyampai itu maknanya menyembunyikan. Maka tiga bagai tabligh itu hukum tak sama. Tidak sama pada hukum. Yang mana tabligh yang pertama, tabligh akan barang yang disuruh menyampai. Mana apa tabligh yang disuruh menyampai? Apa tu dia? Satu. Wahyu yang satunya wahyu yang disuruh menyampai. Satunya wahyu yang disuruh menyampai. Wahyu yang disuruh menyampai itu maka wajib pada akal bagi segala rasul menyampai. Yang pertama ialah wahyu wahyu yang disuruh menyampai itu maka hukumnya wajib pada akal bagi segala rasul menyampai. Kalau tak menyampai itu mustahil. Yang pertama wahyu yang disuruh menyampai. Gitu. Yang pertama wahyu yang disuruh menyampai maka hukumnya pada akal wajib atas segala rasul menyampai. Tak menyampai itu mustahil. Menyembunyi itu mustahil. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang kedua? Wahyu yang kedua hukumnya ialah wahyu yang dilarang menyampai maka hukumnya akas dengan tadi. Maknanya mustahil menyampai, wajib menyembunyikan. Yang kedua yang kedua tu ialah wahyu yang dilarang menyampai gitu. Hukumnya wajib sembunyi, mustahil menyampai. Wajib menyembunyikan, mustahil menyampai. Tiga. Apa tiga? Wahyu diberi pilih antara menyampai dan tidak menyampai. Tidak menyampai itu maknanya menyembunyi. Wahyu yang diberi pilih antara menyampai, mana Allah Ta'ala bagi
Allah Ta'ala bagi pilih. Kalau kau suka nak menyampai kat siapa, menyampai lah. Kalau kau tak suka nak menyampai, tak payah menyampai. Kalau diberi pilih, maka hukumnya harus menyampai dan harus menyembunyikan. Maka hukumnya harus menyampai dan harus menyembunyikan. Kita ulang sekali lagi. Yang pertama, wahyu yang disuruh menyampai. Gitu. Wahyu yang disuruh menyampai. Maka wahyu yang disuruh menyampai hukumnya wajib menyampai, mustahil menyembunyi. Menyembunyi itu mana tak menyampai. Hukumnya wajib menyampai, wajib bertabligh, haram pula. Mustahil menyembunyi. Apa dia? Bahasa Arab menyembunyi, kitman. Yang pertama wajib menyampai, wajib tabligh, mustahil menyembunyikan. Kitman itu mustahil. Bahagian yang kedua, wahyu yang dilarang menyampai. Wahyu yang dilarang menyampai, hukumnya hukum akal. Hukum akal ialah wajib menyembunyikan. Maknanya wajib, bahasa Arab panggil apa? Kitman. Wajib kitman, wajib menyembunyi, mustahil menyampai. Mustahil menyampai. Mana tabligh itu mustahil. Bahagian yang ketiga, apa? Wahyu yang diberi pilih antara menyampai dan menyembunyikan. Diberi pilih di antara tabligh dan kitman. Diberi pilih antara tabligh dan kitman. Maka di sini harus menyembunyi, harus kitman, harus tabligh. Bukan mustahil wajib. Harus kedua-dua pihak. Harus tabligh, harus kitman. Itu hukum akal. Itu hukum akal. Maka tabligh itu ada 3. Tabligh ada 3. Ada kalanya pendek katanya tabligh tu kalau tengok tu ada 3 kan. Tabligh yang wajib. Tabligh yang pertama tabligh wajib kan. Tabligh yang kedua tabligh mustahil. Tak gitu. Gitu kan. Tabligh yang ketiga tabligh yang harus. Sebab yang pertama apa dia? Wajib tabligh, mustahil menyembunyi. Yang kedua mustahil tabligh, wajib menyembunyi. Yang ketiga kedua-dua harus. Jadi mana tabligh yang pertama wajib. Tabligh pada bahagian pertama wajib. Tabligh pada bahagian yang kedua mustahil. Tabligh pada bahagian yang ketiga harus. Gitu. Maka di sini apabila kita dah tahu begitu, tabligh yang pertama, tabligh bahagian yang pertama wajib, tabligh bahagian yang kedua mustahil, tabligh bahagian yang ketiga adalah harus. Maka di sini yang ketiga dia kata. Yang ketiga, yang tiga daripada apa?
Yang ketiga daripada apa? Daripada 4 sifat. 4 sifat ni ialah 4 sifat yang apa? Yang wajib bagi segala rasul. Gitu. Yang ketiga daripada 4 sifat. 4 sifat ni 4 sifat yang wajib bagi rasul, maknanya yang ketiga setengah daripada perkara yang wajib di atas orang yang jadi rasul. Yang ketiga tabligh. Yang ketiga yang wajibnya, yang ketiga tabligh. Dah tahu tabligh mana? Tabligh mana yang wajib? Tabligh satu kan. Tabligh bahagian satu. Begitu. Tabligh bahagian yang pertama. Sebab kita bicara bahagian pun ni. Jadi wajib tabligh. Tabligh mana? Tabligh bahagian satu. Lepas tu kita langkah tengok sebelah sana. Dia kata mustahil lawannya lawan tabligh. Ialah kitman. Kitman mana yang mustahil? Kitman mana yang mustahil? Kitman dalam bahagian satu. Tengok depan. So depan tu kata mustahil lawannya. Mustahil lawannya lawan tabligh. Ialah kitman. Kitman tu mustahil. Kitman bahagian mana yang mustahil? Kitman bahagian satu. Jangan kitman bahagian yang kedua. Kitman bahagian yang kedua adalah wajib. Jangan kitman bahagian yang ketiga adalah harus. Gitu. Maka di sini dia kata yang ketiga tabligh. Yang ketiga daripada sifat-sifat yang wajib bagi sekalian rasul, tabligh. Tabligh mana yang wajib? Tabligh bahagian yang pertama. Ialah tabligkan wahyu yang disuruh menyampai. Sebab itulah jadi tabligh bukan mutlak tabligh yang wajib. Tabligh bukan mutlak tabligh yang wajib. Sebab tabligh dengan secara itlaknya 3 hukum. Tabligh dengan secara itlaknya ada 3 hukum. Ada kalanya tabligh yang wajib, ada kalanya tabligh yang mustahil, ada kalanya tabligh yang harus. Maka dengan sebab tabligh itu ada berbagai hukum. Yang wajib pun ada tabligh. Tabligh yang hukum wajib pun ada, tabligh yang hukum mustahil pun ada, tabligh yang hukum harus pun ada. Sebab tu apabila musannif kita pada terjemuh, dia kata artinya menyampaikan barang. Tu tengok dia kait. Kenapa dia kata menyampaikan barang yang disuruhkan mereka itu menyampai? Sebab nak menentukan kata yang wajib ni ialah bahagian yang pertama. Sebab tu dia tak terjemuh artinya tabligh saja. Tak kait dengan kata barang yang disuruh. Kalau dia terjemuh tabligh artinya menyampaikan tak sepenuhlah cakapan tu. Takut orang faham tabligh semata-mata tabligh tu wajib, bukan dia. Sebab tu dia kait. Katanya menyampaikan barang yang disuruhkan mereka itu dengan persampaikan dia. Ini yang wajibnya. Persampai kepada makhluk. Persampai kepada makhluk. Apa dia barang yang disuruh tu? Disuruh persampaikan daripada hukum, yakni ialah hukum-hukum. Ini barang tu kena kepada hukum-hukum. Barang yang disuruh tu ialah wahyu lah. Barang yang disuruh mereka tu barang tu wahyu lah.
Wahyu tu apa dia? Hukum-hukum, ilmu-ilmu dan lain, kisah-kisah, nasihat, ajaran, begitu. Dan menyatakan dia, mempersampai serta menyatakan dia. Dan menyatakan serta menyatakan dia kan barang baginya bagi makhluk. Dia menyampai dengan menyata tu lain. Dia lain juga tu. Menyampai dengan menyata tu lain. Ada kalanya menyampai tapi tak nyata. Tengok macam mana. Apabila Nabi balik, apabila Nabi selepas pada itu apa dia, selepas pada Mi'raj, apabila Nabi turun daripada langit selepas pada Mi'raj, belum subuh kan? Belum subuh. Padahal ketika Nabi turun daripada langit balik ke rumah, sampai ke Mekahnya belum subuh. Ketika itu sembahyang 5 waktu dah diwajib. Dia pun dah menyampai. Dia pun dah menyampai akan apa dia? Akan hukum wajib sembahyang 5 waktu, dia pun dah menyampai. Tetapi Nabi tak mulai solat subuh lagi. Subuh pagi tu tak mulai solat lagi sebab tak tahu cara nak buat. Maka mulai pada waktu sembahyang zuhur. Jadi nak cerita katanya Nabi bukan sekadar menyampai kata sembahyang itu wajib, dia kena menyata, dia kena bagi cara nak buat macam mana pula. Itu mana nyata. Jadi maknanya menyampai, ada kala menyampai semata-mata menyampai, orang tak faham maksud dengan benda yang dia menyampai. Tak dapat tidak, dia kena bagi kenyataan pula. Caranya begini. Itu maknanya menyata. Menyampai dan menyata. Jadi maknanya bukan semata-mata menyampai. Kalau setengah benda tu agaknya orang tak tahu nak buat, maka dia kena menyata pula. Tengok. Dia tidaklah katanya wajib kena puasa, wajib di atas kita orang mukmin, orang Islam, puasa 5, puasa bulan Ramadan. Kita sakat tu. Tapi nak puasa cara mana, syarat rukun cara mana, Nabi tak menyata, tak boleh juga. Jadi menyampai serta menyata. Agaknya orang boleh tunaikan. Katanya maka menyata ia segala rasul akan barang yang disuruh menyampai baginya bagi makhluk. Maka Nabi pun, Rasul pun menyampailah benda yang disuruh tadi kepada makhluk. Menyampai serta menyata. Menyata tu dengan terang jelas. Agak katanya orang boleh buatlah, orang boleh sanakan. Menyata tu dengan terang, sebab satu hijaan bagi Nabi. Litubayyina linnas, supaya engkau menyatakan bagi manusia. Ada kalanya menyata tu, menyata dan menyampai. Ada kalanya menyampai dan menyata dengan perkataan. Cara menyampai pulaknya berbagai-bagai cara pula. Tapi tak banyak sangatlah. Cara Nabi nak menyampai, ada kala Nabi cakap. Ada kala Nabi cakap. Dan ada kalanya dengan perbuatan. Nabi tak cakap pun Nabi buat, orang tengok. Itu pun bagai menyampai juga. Buat tu terbagi pada dua pula. Dengan sendiri, buat sendiri, Nabi itu buat sendiri bagi orang tengok. Ada kalanya dengan wasitah. Ada kalanya dengan wasitah, dengan menengahi
Maka masuk dengan wasitah ni takrir. Takrir. Seperti cerita katanya dalam hidangan itu pada suatunya, suatu harinya Nabi diakadkan suatu hidangan. Di dalam hidangan tu ada lauknya dhab. Lauknya itu ada akadkan dhab, binatang dhab dan yang sudah dimasakkan. Maka Nabi tak makan. Nabi tak makan tapi sahabat dia makan. Itu pada maknanya walaupun Nabi tak makan tapi dengan sebab dia makan di depan Nabi, Nabi tak ingkar pun, maka itu menepati Nabi buat sendiri. Nabi tak makan tapi menepati Nabi buat. Itu dengan secara wasitah. Jadi 3 perkara itulah. Tapi kalau jenis kisah, jenis nasihat, jenis ajaran, memanglah dengan perkataan lah. Tapi kalau suruh buat tu, buat ni kemasalan, boleh jadi dia buat sendiri, boleh jadi orang lain buat. Dia nanti tengok, dia nanti ajar kat belakang. Boleh jadi begitu. Maka 3 perkara ni, sebab menyampaikan sebab tu yang sampai kepada kita sekarangnya, yang sampai kepada kita sekarangnya, 3 perkara ini, 3 perkara ini, satunya perkataan Nabi. Yang keduanya, perbuatan yang dibuat oleh Nabi sendiri. Perbuatan yang dibuat oleh Nabi sendiri. Yang ketiganya, perbuatan yang pada hukum, pada perbuatan yang dibuat dengan secara wasitah. Itulah kita kata hadis Nabi. Yang kita katanya, tengok kita belajar hadis, ada kalanya orang cerita Nabi kata, ada kala dia cerita Nabi buat. Begitu. Maka yang sampai ke kita, yang kita belajar hadis, belajar baca Quran semua, daripada wahyu, daripada Allah Ta'ala ke semua. Begitulah. Maka menyata ia akan dia baginya dengan terang, ada kalanya dengan perkataan, penyampaian tu dengan guna perkataan. Ada kalanya dengan perbuatan, lepas tu dengan perbuatan tu terbahagi 2 pula. Perbuatan tu ada kalanya dengan sendiri, Nabi buat sendiri. Ada kalanya dengan wasitah, orang lain buat. Tapi dia nanti tengok. Kenapa disuruh juga selain daripada suruh menyampai dan juga disuruh menyatakan litubayyina linnas. Kenapa? Menyampai saja tu tak cukup lagi. Menyampai saja tak cukup lagi. Mesti juga menyata. Jadi menyampai dan menyata. Kenapa menyata tu mesti kena ada juga. Supaya dapat mengikut titah dan junjungkan dia kan titah. Dapat mengikut titahan Allah dan menjunjungkan dia kan titah Allah. Kita nak boleh buat tu kena cerita ke orang bagi nyata. Lebih-lebih laginya, apa-apa benda sekalipun jangan kita cerita ke orang dengan apabila kita nak arahkan siapa-siapa buat dengan suatu perkara. Kalau dia dah pandai, tak payah kita menyata cara kan. Tetapi kalau dia tak pandai, kita kena cara dia. Kau masak nasi ya? Kau masak nasi, pandai tidak masak nasi? Tanya dia. Dia kata tak pandai. Masak nasinya caranya begini. Ambil beras banyak ni, air banyak ni, basuh begini. Tu jangan suruh saja. Suruh saja, kalau dia pandai bolehlah. Kalau dia tak pandai, mesti kita kena menyatakan cara nak buat benda itu. Kalau tidak, kita suruh dia masak nasi, dia tak boleh nak tunaikan suruhan kita. Sebab apa? Sebab dia tak tahu cara nak buat. Kalau begitu, jangan suruh sajalah. Kena tahu, kena cerita juga katanya. Caranya buat begini. Kena menyatakan cara buat. Begitu. Itu maknanya supaya dapat mengikut titah dan menjunjungkan dia.
Jadi pendekatannya tabligh yang pertama inilah tabligh yang wajib. Tabligh barang yang menyampaikan barang yang disuruh. Nah, artinya tadi. Artinya menyampaikan barang tu wahyu, yang disuruh mereka itu menyampai. Tengok. Adapun barang yakni wahyu. Adapun barang yakni wahyu yang disuruhkan mereka itu daripada yang dilarangkan mereka itu daripada menyatakan kepada seorang, dilarangkan mereka itu daripada menyata, yakni daripada menyampai dan menyata. Kita tafsir begitu. Dilarangkan mereka itu daripada menyata, yakni daripada menyampai dan menyata. Tafsir begitu. Dilarangkan mereka itu daripada menyata, ni daripada menyampai dan menyata. Kepada seorang dilarang kan mereka itu daripada menyata, daripada menyampai dan menyata kepada seorang pun jangan menyampai. Allah Ta'ala turun beritahu kat dia, Allah Ta'ala larang benda ni kau jangan cerita kat siapa-siapa pun. Allah Ta'ala beritahu kat dia, lalu pulaknya Allah Ta'ala wahyu tu makna diberitahu. Diwahyukan, diberitahu. Jadi Allah Ta'ala bagi tahu kat Nabi dan Allah Ta'ala larang benda ni kau jangan cerita kat siapa-siapa sekalipun. Maka tiada harus, apa makna tiada harus? Maka tiada harus, adapun barang yang dilarangkan mereka itu daripada menyata kepada seorang, maka tiada harus, ini bahagian yang kedua. Maka tiada harus, apa makna tiada harus? Mustahil. Apa makna tiada harus? Maka tiada harus bagi mereka itu menyatakan dia. Maka tiada harus bagi mereka itu menyatakan dia. Menyata ni menyampai dan menyata. Begitu ya. Maka tiada harus, yakni mustahil. Maka tiada harus, yakni mustahil bagi mereka itu menyata, yakni menyampai dan menyatakan dia kan barang yang dilarang. Jadi tiada harus, kita tulis sikit. Tulis kata bahkan wajib menyembunyikan dia. Bahkan wajib menyembunyikan dia. Ini bahagian yang ketiga, yang kedua kan. Ini bahagian yang kedua. Jadi wajib menyembunyi, mustahil menyampai. Maka di sini bahagian yang kedua apa dia? Wahyu bahagian yang kedua apa dia? Dilarang menyampai, disuruh sembunyi kan. Dilarang menyampai, disuruh sembunyi maknanya wajib sembunyi, mustahil menyampai. Kalau begitu nak tanya wahyu bahagian yang kedua Nabi menyampai ke tidak? Nabi menyampai ke tidak? Tidaklah, sebab wajib menyembunyi, mustahil menyampai, dilarang menyampai. Kalau dilarang menyampai, Nabi menyampai juga maknanya khianat, lawan amanah dulu. Begitu. Maka dengan sebab Nabi tak menyampai kepada siapa-siapa pun walaupun isteri dia sekalipun, Nabi tak menyampai. Dengan sebab Nabi tak menyampai, dengan sebab dilarang, maka tidak dapat mengetahui kan dia kan barang yang dilarang tu seseorang daripada umatnya. Tak boleh kita tahulah apa benda wahyu yang dilarang menyampai. Boleh tanya? Jangan tanyalah. Jangan tanyalah sebab apa? Bahagian yang kedua, wahyu yang dilarang menyampai, mustahil wajib menyembunyikan. Patut Nabi menyampai ke tidak? Bahagian kedua, tak.
Kalau tak menyampai, jangan tanya benda apa benda tu. Tak ada siapa dia, tidak ada siapa pun yang mengetahui sebab Nabi tak menyampai. Kan? Nabi tak menyampai sebab tu dia kata maka tidak dapat mengetahuikan dia seseorang pun daripada umat. Tak tahu. Tanya isteri dia pun dia tak tahu. Sebab Nabi tak menyampai kepada siapa pun. Kalau tanya Nabi pun Nabi tak cerita. Maka tidak ada makna, ini tidak ada faedah. Maka tidak ada makna, yakni tidak ada faedah bagi perkataan seorang kita. Ini tak ada faedah kita kata begini. Apa ia? Tanya lagi. Apa ia barang yang dilarangkan menyampai? Ada orang tanya lagi. Kita cerita katanya bahagian yang kedua wahyu dilarang menyampai. Dia pun tanya. Apa ia Ustaz? Wahyu yang dilarang menyampai? Tak payah tanya lah. Tak payah tanya lah sebab Nabi tak menyampai. Tak ada siapa tahu. Kalau begitu maknanya tak payah tanya. Kalau tanya pun tak ada faedah. Kalau tanya, kalau siapa yang boleh jawab tu, maknanya mengarut. Wahyu bahagian yang kedua tu, tanya sebab Nabi dilarang menyampai kan. Ada orang tanya, apa dia wahyu yang dilarang menyampai? Kalau siapa yang boleh jawab, maknanya dia bohong. Nak tahu dari mana Nabi tak menyampai, tak beritahu. Begitu. Dan adapun barang yang diberi pilih, ini bahagian yang ketiga. Adapun barang, yang ini wahyu lah. Wahyu yang diberi pilih kepada mereka itu, kepada segala rasul antara menyampai dan menyembunyikan. Menyampai itu tabligh, menyembunyi itu kitman. Diberi pilih ikut suka hati dia. Maka harus bagi mereka itu menyata bagi siapa-siapa yang ia rasul suka. Dia suka nak menyampai ke siapa-siapa, menyampai. Dan menyembunyikan dia daripada yang lain. Orang ni dia tak suka nak menyampai, dia tak menyampai. Orang ni dia suka nak menyampaikan benda ini. Maka semuanya harus. Menyampai pun harus, menyembunyi pun harus. Sebab tidak ada ketekanan. Maka nyata daripada ini huraian. Maka nyata daripada ini huraian bahawasa barang yang diwahyukan. Barang yang diwahyukan, yang diwahyukan dia kan barang itu tiga bagai seperti tersebut. Ada tiga bagai. Maka kita dah tulis tadi tu tiga bagai wahyu. Maka dengan sebab wahyu hukum itu berbagai. Berbagai, maka menyampai dia pun berbagai hukum juga. Sebab tu dia kait katanya barang yang disuruhkan mereka itu sampaikan. Maka untuk ini kita sekadar itu dulu. Katanya mustahil lawannya iaitu menyembunyi. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين ونور قلوبنا من ذكر الكريم واجعل عملنا خالصة. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه وما حفظناه وما سمعناه فردد علينا وافتح يدنا سبحان ربك.